Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua. Ini dia kenyataan terkini PAS dan juga Taqiyuddin yang sangat mengejutkan ya, berkaitan dengan isu arahan bayar hutang oleh mahkamah terhadap sebuah syarikat printing bahan ya, media, surat kabar ya, Haraka dan sebagainya. Jadi hari ini ya, Taqiyuddin mengeluarkan kenyataan terasa tidak berpuas hati dengan arahan tersebut dan mengambil keputusan untuk membuat rayuan. Inilah yang amat memalukan sahabat semua. Mereka sudah guna pakai perkhidmatan orang. Sekarang ini apabila diarahkan oleh mahkamah untuk membayar, berbagai alasan, berbagai cubaan mereka merayu di mahkamah rayuan untuk apa? Agar tidak membayar hutang yang telah pun digunakan sebenarnya. Ya, amat memalukan. Cikgu Bat lagi. Cikgu Bat sekarang ini pula melawan ya, cuba kanonnya akan melawan saman YB Nik Nazmi. Jadi kita lihat ya kenyataan ini nanti. Jadi sahabat semua, tanpa buang masa, yang pertamanya saya ingin membawakan Anda tentang kenyataan daripada PAS dan juga Taqiyuddin Hasan. Ya, katanya PAS kemuka rayuan keputusan kes hutang Harakah. Jadi apa maksudnya sahabat semua? Kalau mereka membuat rayuan, maksudnya mereka masih tidak mau membayar hutang sahabat semua. Inikah contoh pemimpin-pemimpin Islam dalam parti Islam se-Malaysia? PAS dan dua pihak lain menyatakan rasa tidak berpuas hati terhadap keputusan Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur pada 5 Disember lalu berhubung keputusan kes tuntutan hutang syarikat bekas pencetak Harakah. Dua pihak terbabit ialah Setiausaha Agung PAS, Taqiyuddin Hasan, dan penerbit Harakah Galeri Media Serbanika Sdn Berhad. Kedua-dua mereka bersama PAS memfailkan rayuan kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 14 Disember lalu. Katanya perayu-perayu yang tidak berpuas hati dengan keputusan hakim Mahkamah Seksyen selain keputusan yang diputuskan selepas perbicaraan di Kuala Lumpur pada 5 Desember 2023 merayu kepada Mahkamah Tinggi terhadap keseluruhan keputusan. Ia merupakan bahwa permohonan responden kandungan 9 bertarikh 2 Oktober 2023 untuk penghakiman terus di bawah aturan 14 kaedah-kaedah Mahkamah 2012 terhadap perayu-perayu atas tuntutan responden inter alia perayu-perayu membayar kepada responden sebanyak 656.233.69 sen. Dan dikira dari tarikh 5 Desember 2023 sehingga tarikh penyelesaian penuh dan kos sebanyak 3,000 kata notis rayuan yang difalkan Tuan Fauzi dan Associate yang mewakili perayu berkenaan. Terdahulu Malaysia kini pada 5 Desember lalu melaporkan bekas pencetak Harakah yang memperoleh penghakiman terus mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak 600,000 lebih itu. Jadi Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur itu membenarkan permohonan NAJ Research Sdn Berhad untuk penghakiman terus keputusan tanpa perbicaraan penuh terhadap ketiga-tiga defendant tersebut. Sementara itu ketika dihubungi Malaysia kini, Peguam Bela Plaintiff Putra Taulan Rasul mengesahkan pihaknya menerima notis rayuan berkenaan semalam. Menurutnya, Mahkamah menetapkan 11 Januari depan sebagai tarikh bagi pengurusan kes. Ya, mereka dah filekan rayuan, notis rayuan diserahkan kepada kami pada 28 Desember. Tarikh pengurusan kes ditetapkan pada 11 Januari 2024 katanya. Itulah dia sahabat semua, betapa lihatnya mereka, ya, betapa egonya mereka sudah menggunakan perkhidmatan orang lain ya dengan jumlah yang hampir 1 juta itu, tapi mereka pula bersungguh-sungguh untuk melawan, tidak membayar hutang. Apakah sebenar ajaran ini adalah satu ajaran yang sesat? Sedangkan salah seorang pemimpin mereka pernah berkata, hutang itu harus dibayar. Itu antara kenyataan daripada MP Bacok kalau saya tidak silap ya, semasa beliau berdebat ya dengan YB Rafizi Ramli. Dan satu lagi perkara yang saya mau kongsikan adalah berita berkaitan dengan update ya, berkaitan dengan Cikgu Bat yang mana membuat fitnah, dikatakan membuat kenyataan membuat fitnah, tidak faham dengan pengiraan ya, yang dilaporkan itu melebihi 16 juta, 16,6, tapi sebenarnya tidaklah seperti itu. Jadi akhirnya YB Nik Nazmi menyaman
Cikgu Bat ini. Tapi hari ini Cikgu Bat membuat kenyataan, katanya tanpa peguam, Cikgu Bat sedia lawan Nik Nazmi di mahkamah. Itulah dia sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan media ini. Pemimpin bersatu. Ya, Cikgu Bat sedia berdepan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Nik Nazmi, Nik Ahmad di mahkamah. Meskipun tidak diwakili peguam berhubung kenyataan berunsur fitnah mengenai projek rancangan tempatan banjir. Ahli Jabatan Kuasa Penerangan Bersatu itu yang lebih dikenali sebagai Cikgu Bat mencabar Nik Nazmi melawannya di mahkamah supaya rakyat dapat tahu isi itu dan tidak teragak-agak untuk memanggil pihak terlibat bagi menyoal mereka berhubung RTB. Bukan sebab saya kaya katanya, tapi kalau saya tak ada peguam, saya pergi sendirilah ke mahkamah dan saya nak bawa semua dokumen, nak spena semua orang yang tanda tangan perjanjian, tapi itu dan saya tak nak soal satu-satulah katanya. Tapi janganlah peguam Nik Nazmi nak bantah kata tak relevan pula katanya di luar Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam di sini. Beliau ke kementerian itu untuk mengambil surat tuntutan daripada Nik Nazmi bagi menarik balik serta merta memohon maaf secara terbuka atas kenyataan berunsur fitnah berhubung projek. Tetapi Cikgu Bat mendakwa tidak menerima surat itu. Sejurus menteri berkenaan memaklumkan sudah menyerahkannya semalam. Jadi beberapa minit selepas ke pejabat kementerian itu, Cikgu Bat keluar dan memaklumkan surat tuntutan itu dihantar kepadanya melalui pos berdaftar hari ini. Nik Nazmi memaklumkan pejabat kementerian bahwa mereka sudah hantar hari ini melalui pos berdaftar. Oh, baru nak hantarlah katanya. Kau sembang kari Nik Nazmi, cakaplah bibi. Memang temberang sungguhlah. Cikgu Bat ini tunjuk berani. Kalau betul-betul jumpalah di mahkamah. Kita tahu siapa yang salah, siapa yang fitnah, siapa yang boleh dipercayai. Jadi memang baiklah ya cakap temberangnya ni kalau masuk ke mahkamah nanti. Jadi kita tunggu ya dalam perbicaraan nanti. Jadi minggu lalu Nik Nazmi berkata beliau akan menyaman Cikgu Bat kerana mendakwa projek RTB itu menelan kos sehingga RM16.6 bilion ringgit dengan syarikat dan individu tidak dikenali menerima komisen sebagai proksi kepada menteri. Ahli Parlimen Setia Bangsa itu berkata kerajaan menilai semula cadangan projek tempatan banjir keutamaan tinggi memberi tumpuan kepada kawasan kritikal dan tiada dana diperuntukkan untuk perbelanjaan pembangunan. Jadi itu antara kenyataan dan saman pun telah dihantar hari ini dengan sombong, dengan ego. Cikgu Bat sekali lagi membuat kenyataan kononnya walaupun beliau tidak mempunyai peguam, dia akan tetap melawan saman itu di mahkamah. Terbaik kita tunggu ya siapa yang mempunyai bukti yang kekal atau siapa yang berbohong di mahkamah. Jadi barulah anak jantan. Kalau sudah bersalah tu jangan pula mohon maaf. Kalau sudah ternyata apa yang dikatakan itu fitnah, jangan pula melutut ya untuk merayu agar saman itu ditarik balik. Saya harap YB Nik Nazmi akan meneruskannya dan tidak menerima sebarang permohonan maaf sekiranya individu kaki fitnah ini memohon maaf. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan anda sahabat-sahabat di luar sana. Jadi terima kasih. Anda boleh berikan komen pandangan anda dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian cerita pada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.